Selamat pagi semua. Okey, sekarang kita teruskan dalam mata pelajaran sains tahun 6 tahun 5. Tahun 5 kita beralih kepada subtopik yang baru, sistem peredaran darah manusia. Okey. Kamu boleh tengok muka surat yang seterusnya. Muka surat 28 Okey, saya pun dah send dalam WhatsApp group, okey, nota yang dalam buku teks tersebut. Okey, kamu boleh tengok bahagian itu. Okey, sistem peredaran darah. Darah ni adalah seperti highway jalan raya yang ada di sekeliling kita. Tanpa jalan raya, maka kita tidak boleh bergerak daripada satu tempat ke tempat lain. Kita tak boleh menghantar apa-apa. Okey, jadi salur darah ini adalah jalan raya. Okey, darah pula adalah macam kenderaan yang membawa barang-barang. Tapi darah kita berfungsi untuk membawa oksigen ke seluruh bahagian badan. Okey. Faham Fungsi darah adalah untuk membawa oksigen ke seluruh bahagian badan. Okey, bermula daripada jantung. Jantung ni adalah pam. Tanpa pam ini, okey, ini jantung Tanpa pam ini darah tidak akan bergerak. Darah akan stay saja dekat jalan dia, dekat salur darah tersebut. Okey, tapi dengan adanya pam ini, darah akan dipam ke seluruh bahagian badan yang memerlukan oksigen. Kita lihat perjalanan dia nanti Okey, jadi at least kamu tahu fungsi jantung. Kalau jantung berhenti, maka manusia itu akan mati. Bukan saja manusia lah, haiwan pun akan mati kalau jantung dia berhenti. Alright, jadi jantung ni sangat penting, organ yang penting dan tidak pernah rehat dalam badan kita. Alright, kita lihat organ-organ dalam peredaran darah dulu. Okey, kita tengok satu-satu, nanti kita cerita macam mana fungsi dan peranan organ tersebut dalam tubuh badan kita. Alright, paru-paru. Paru-paru adalah organ pernafasan. Kita bernafas menggunakan melalui hidung, salur pernafasan dan juga paru-paru. Okey, paru-paru ni fungsi dia dengan baik-baik, fungsi paru-paru adalah untuk menukar gas oksigen dengan karbon dioksida. Okey, darah yang telah digunakan oleh bahagian badan kita yang lain, oksigen yang telah digunakan oleh bahagian badan yang lain. Okey, oksigen ni penting untuk sel-sel badan Okey, setelah digunakan, dia bertukar menjadi karbon dioksida. Kemudian dia dihantar ke paru-paru. Paru-paru akan hembus keluar. Okey, dia sedut balik oksigen. Oksigen pula dihantar oleh salur darah, oleh darah ke bahagian badan yang lain. Okey, tengok. Ni adalah perjalanan salur darah tersebut. Ada banyak salur darah. Okey, salur darah ni fungsi dia untuk menghantar darah. Darah ni pula membawa oksigen. Oksigen ini diperlukan oleh sel-sel dalam badan kita, contoh sel tangan, sel kaki, untuk berfungsi. Tanpa oksigen, sel akan mati. Okey, jadi bila sel ini mendapat oksigen, dia akan berfungsi. Berfungsi sebagai apa? Ikut fungsi dia lah. Kalau sel otot, dia menggerakkan tubuh badan. Okey, kalau sel organ, dia menjalankan fungsi organ tersebut. Okey, contoh seperti organ buah pinggang. Okey, fungsi dia adalah untuk menapis. Alright, kita lihat salur darah. Yang pertama tadi adalah paru-paru, organ dalam darah kita, pengaliran darah. Kemudian salur darah. Okey, salur darah ni adalah salur yang membawa darah dari ke seluruh bahagian badan kita, daripada jantung, dipam di jantung Okey, so salur darah ini macam highway, dia membawa darah ke bahagian-bahagian tubuh badan. Okey, itu fungsi darah Sebab itulah bila kamu terluka, maka darah akan keluar dari tangan. Okey, dia terluka, darah ni keluar sebab salur darah dia terluka lah, dia pecah. Salur darah dia
terdapat lubang ke dan sebagainya, jadi darah ni akan keluar. Okey, ada bahagian badan yang tak ada salur darah. Ada seperti kulit tapak kaki. Kulit tapak kaki ya. Okey, bila kamu cucuk pun dia tidak keluar darah. Tapi bila kamu cucuk dalam, maka keluarlah darah dia juga. Okey, yang ketiga, darah. Okey. Darah ini saya dah bagi tahu tadi, dia seperti kenderaan, dia seperti kereta. Fungsi darah adalah untuk mengangkut oksigen. Okey. Mengangkut oksigen dari paru-paru ke tubuh badan dan juga mengeluarkan oksigen dari tubuh badan ke paru-paru untuk dihembus keluar karbon dioksida. Okey. Mengangkut oksigen dan karbon dioksida. Okey, oksigen masuk, diangkut masuk, karbon dioksida diangkut keluar. Alright. Ini darah Okey. Okey, sekarang kita cerita laluan peredaran darah. Okey. Sebelum itu, fungsi-fungsi darah, fungsi paru-paru, fungsi salur darah, kamu pun perlu baca dan fahami ya. Okey, laluan peredaran darah manusia. Okey, ini dia laluan dia. Alright, saya cerita dulu di sebelah kanan kita. Paru-paru, kita menghembus, menarik nafas, menghembus nafas. Okey, bila kita tarik nafas, oksigen dari luar, dari udara akan masuk ke paru-paru. Jadi, oksigen tersebut akan dibawa oleh salur-salur darah dari paru-paru ke jantung. Okey, salur darah dari paru-paru dia tak macam ni lah, dia lebih kompleks. Okey, dia lebih kompleks salur darah tu. Okey, ini nampak lebih simple supaya kamu mudah faham. Oksigen dari paru-paru tadi akan pergi ke jantung, digunakan oleh fungsi jantung, kemudian dipam balik. Dipam yang merah ni ada oksigen, dipam balik ke tubuh badan kita. Okey, tubuh badan. Dia pam ke mana? Tubuh badan lah, semua bahagian badan yang ada salur darah. Di situlah oksigen itu akan dihantar ke otak kita, ke tangan kita, ke organ-organ badan kita, ke kaki kita. Alright. Kemudian setelah oksigen tersebut diguna, dia akan bertukar menjadi karbon dioksida. Karbon dioksida ini tidak diperlukan oleh badan, jadi dia akan melalui jantung juga, keluar balik dan masuk ke paru-paru, kemudian dihembus keluar. Perkara ini berlaku dengan sangat cepat. Okey, jantung kita berdegup dengan sangat laju dalam 1 minit. Okey, biasanya dalam 90, 80, 100 kalau kita bekerja dengan kuat. Okey, jantung akan berdegup dengan kencang, macam kamu berlari. Alright, bila kita melakukan aktiviti yang lasak, maka badan kita memerlukan banyak oksigen. Okey, maka semakin kuatlah kita bernafas, semakin lajulah jantung itu berdegup. Alright, sebab itulah bila kamu lari jarak jauh, kamu rasa otot betis kamu lenguh. Okey, kenapa lenguh? Sebab kamu telah gunakan oksigen dengan banyak berbanding oksigen yang masuk. Okey, sebab itulah otot itu lenguh. Jadi kamu kena bernafas dengan lebih laju dan juga degupan jantung itu akan berdegup dengan lebih cepat. Okey. Alright. Next, kita lihat penerangan yang seterusnya. Okey, ini tadi dah. Okey, kita lihat sini. Ini detail dia apa yang berlaku Okey. Semasa kita menarik nafas, udara akan masuk. Udara yang penuh dengan oksigen akan masuk. Alright. Udara yang penuh dengan oksigen akan masuk ke dalam paru-paru. Kemudian dipindahkan ke dalam sel darah dan dipindah melalui salur darah ke jantung. Okey. Kemudian jantung ini akan mengepam darah yang berisi oksigen tadi ke bahagian badan. Alright, setelah habis digunakan, karbon dioksida dikeluarkan dari badan, masuk ke jantung dan keluar melalui paru-paru semula. Okey. Saya nak kamu baca dan fahami macam mana ia berfungsi
dengan penerangan-penerangan yang terdapat dalam buku teks. Okey. So harap semua boleh melakukan PDPR yang simple ini. Okey, bila sekolah dah buka nanti kita akan melakukan aktiviti PDP yang sebenar, ya. Jadi tak sabarlah nak tunggu untuk balik ke sekolah. Okey, sila buat aktiviti yang dilakukan dimohon. Okey, baca dan fahami bahagian tersebut. Dan saya nak kamu buat mana ni hilang. Yep. Saya nak kamu buat latihan, sedikit latihan salur darah. Saya akan bagi dalam latihan tersebut nanti. Okey.